Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Fahzim. Kita ikuti rangkuman berita utama. Pendekatan kerajaan untuk menoktahkan miskin tegar dan membasmi kemiskinan dilaksanakan tanpa mengira kaum dan golongan. Perdana Menteri menegaskan ia bagi memastikan semua rakyat di negara ini mendapat hak masing-masing berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Kalau dikatakan hanya untuk Melayu, tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya, itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja termasuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menzahirkan penghargaan atas sokongan semua kerajaan negeri dalam usaha menoktahkan miskin tegar. Saya minta kerajaan negeri termasuk Kelantan, Menteri Besar, SUK, pegawai-pegawai jajahan untuk terus mendaftar jumlah-jumlah baru supaya dapat kita teruskan. Cuma saya syukur Alhamdulillah kerana kita beri tumpuan menyeluruh. Ini jentera-jentera kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri nampak hampir kesemuanya setakat ini bersetuju untuk mengambil kira jumlah ini dan selesaikan ini dulu, kemudian ambil pendaftaran baru. Petra komited untuk mempergiat pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB. Timbalan Perdana Menteri berkata 12 projek RTB dengan kos RM3 bilion telah dikeluarkan surat setuju terima tahun ini dan berjalan mengikut jadual. Projek tersebut melibatkan RTB di Selangor, Sabah, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Bagi tempoh 2020 hingga 2023, sebanyak 26 RTB telah disiapkan merangkumi 17 projek struktur dan 9 projek bukan struktur. Program kadar air tidak terhasil kebangsaan sedang ditambah baik bertujuan meningkatkan pengurusan air seluruh negara. Program itu akan dilaksanakan bermula pada 2025 hingga 2030 melalui pembiayaan grant. Pendekatan satu melibatkan penggantian paip kritikal di seluruh negara dan penyelesaian NRW holistik di 6 negeri iaitu Pahang, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan wilayah Persuan Labuan. Dan yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, pendekatan kedua bagi negeri-negeri lain iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah dengan kadar imbuhan balik secara pro rata untuk menggalakkan penyertaan operator air. Kementerian Pengangkutan dalam usaha mempertingkatkan pengangkutan awam di seluruh Johor menggunakan hasil kutipan caj jalan yang telah dipungut dari kenderaan dari Singapura. Menterinya Anthony Loke berkata kutipan setakat September lepas mencecah RM87.94 juta. Kita akan cuba meyakinkan dan juga berunding dengan pihak Kementerian Kewangan supaya kutipan ucaj ini disalurkan semula untuk tujuan pengangkutan awam. Dan memang betul bahawa apabila RTS siap kelak, kita memerlukan lebih banyak rangkaian bas di kawasan Johor Bahru dan sudah tentu memerlukan peruntukan tambahan. Sasaran pembinaan 500,000 rumah mampu milik hampir tercapai dengan 89% setakat September. KPKT memaklumkan ia melibatkan 443,259 unit yang telah siap, sedang dibina dan dirancang di seluruh negara. Manakala baki unit lain dijangka diselesaikan menjelang akhir rancangan Malaysia ke-12. Berdasarkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, peningkatan 8% dalam jumlah transaksi melibatkan 198,906 unit hartanah dengan nilai keseluruhan melonjak 23.8% kepada RM105.6 bilion.
Logo dan tema kepengurusian ASEAN oleh Malaysia tahun 2025 dilancarkan secara rasmi hari ini. Majlis dirasmikan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Logo berkenaan memaparkan lambang ASEAN dalam kitaran berbentuk bunga raya dengan warna yang mewakili warna utama bendera semua negara anggota ASEAN. Malaysia memilih tema keterangkuman dan kemampanan yang mencerminkan komitmen dalam mencapai kemajuan yang dikongsi bersama. Saudara, bagi perkembangan cuaca seluruh negara, kita langsung bersama Pegawai Map Malaysia, Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini masih lagi wujud satu sistem tekanan rendah iaitu ribut tropika Trami yang kini berada di barat Filipina dan nampaknya ianya bergerak ke arah barat dengan kelajuan 20 km dan semakin menjauhi rantauan kereta. Baik, dengan adanya ribut tropika Trami ini ianya telah menyebabkan angin di kawasan Laut Cina Selatan, barat Sabah dan juga utara di negeri Sarawak meningkat. Dan selain itu pun juga ianya telah menarik sebahagian besar kelembapan di rantauan kereta. Dan disebabkan adanya ribut tropika ini, ianya telah menarik kelembapan yang berada di kawasan ini, begitu juga di Semenanjung menuju ke arahnya dan memandangkan Sabah dan juga wilayah Selatan Labuan berada di laluan pergerakan kelembapan ini yang telah menyebabkan dua keadaan cuaca yang kita jangkakan boleh berlaku, sama ada keadaan cuaca yang kering ataupun keadaan cuaca yang lembap. Ada negeri yang kering dan ada negeri yang akan lembap, dan justru itu Map Malaysia telah pun mengeluarkan dua amaran. Amaran yang pertama adalah amaran hujan berterusan yang mana menyebabkan dua negeri iaitu wilayah Selatan Labuan dan juga di negeri Sabah. Negeri Sabah dan juga wilayah Selatan Labuan adalah negeri yang akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Dan dalam tempoh ini bermula besok 23 hingga ke 25 Oktober 2024 kita menyangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku yang mana hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan di kedudukan rendah, dan antara kawasan yang terlibat adalah di bahagian Kudat, Sandakan, di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di negeri Labuan. Dan amaran yang kedua adalah amaran angin kencang serta bergelora. Kategori pertama yang melibatkan kawasan perairan Reef North, Kondor, Lalayang, Palawan, Labuan dan juga di kawasan perairan Sulu, juga melibatkan kawasan perairan di negeri Sabah, kerana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu kepada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna kepada amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Dan amaran ini juga seperti amaran hujan berterusan bermula besok sehingga ke 27 Oktober 2024. Kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Di Semenanjung pada ketika ini dalam keadaan yang agak cerah, dalam keadaan yang agak panas. Kalau Sabah negeri yang lembap, di negeri Semenanjung adalah negeri yang terkesan dalam fenomena ini yang mengalami keadaan cuaca kering. Dan pada ketika ini seperti diramalkan hanya beberapa negeri di pantai timur saja mengalami keadaan cuaca hujan. Hanya di daerah Dungun di negeri Terengganu dan juga di Mersing dan juga tertinggi di negeri Johor saja mengalami keadaan cuaca lembap. Hujan kini sedang berlaku dan kita jangkakan ia akan beransur reda sedikit masa lagi di negeri lain daripada negeri Perlis sehingga ke Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, semuanya tiada hujan pada ketika ini dan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti insya-Allah. Baik, bagi negeri Sabah buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung, tetapi berdasarkan paparan gemerada sudah terdapat banyak kelompok awan aktif yang berlaku pada ketika ini yang terbentuk di kawasan perairan dan selari dengan angin tiupan daripada arah baratan. Jadi hujan yang berlaku ini kita jangkakan akan bergerak ke arah baratan. Jadi negeri Sabah kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku pada lewat petang nanti dan kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam dan melibatkan di hampir ke semua bahagian pantai barat, pedalaman, Kudat, Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Mungkin hujan akan berlaku di Tawau, mungkin lewat sedikit, kita jangkakan mungkin awal pagi nanti. Baik, manakala di negeri Sarawak
buat masa kini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku di kesemua bahagian, dan kita jangkakan di bahagian utara di negeri Sarawak saja kita jangkakan akan mengalami keadaan cuaca lembap yang melibatkan bahagian Limbang dan juga di bahagian Miri. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca hari Rabu 23 Oktober 2024. Sekian saja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Saksikan program pelancongan yang membawa anda ke lokasi untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan dalam program Sine Kita Tok kali ini bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Petroleum Sarawak Berhad Petros menyediakan silinder LPG yang berkualiti tinggi dikenali sebagai #TongGasKami, #TongGasKitai. Petros memudahkan anda kerana silinder LPG mudah didapati di pelbagai lokasi di seluruh Sarawak. Inilah silinder LPG Petros yang lebih mudah, selamat dan boleh dipercayai di Sarawak. Di Petros, keselamatan anda adalah keutamaan kami. Bersua kembali. Kemudahan prasarana terus jadi keutamaan dalam Belanjawan 2025. Perinciannya kita bersama Anisia Dolus. Silakan Anisia. Ya, Ifah, peruntukan RM6.7 bilion kepada Sabah dalam Belanjawan 2025 diharap dapat menyelesaikan masalah prasarana rakyat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata antara pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembinaan jalan raya berturap di kawasan luar bandar serta penyaluran bekalan elektrik dan air kepada penduduk. Harapan kita supaya peruntukan tersebut kita dapat laksanakan dan gunakan untuk keperluan rakyat Sabah yang mana kawasan-kawasan di luar bandar adalah amat memerlukan seperti kemudahan-kemudahan infrastruktur, jalan raya, air dan elektrik amat diperlukan oleh penduduk kampung di luar bandar ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan bangunan Surau Al-Islahiyah Kampung Bunga Raya. Sementara itu, mereka yang ditemui berharap adanya surau baharu ini akan dapat mengimarahkan lagi aktiviti keagamaan Islam. Alhamdulillah hari ini atas keprihatinan kerajaan maka kami dapat lagi satu bangunan surau yang baru yang lebih selesa dan lebih luaslah. Mudah-mudahan anak-anak kampung ini akan suka dan gemar dan akan datang di surau ini untuk memperbaiki ahli keluarga, untuk memahami Islam sendiri. Dengan kewujudan surau ini mudah-mudahan penduduk Islam khususnya di kampung ini akan lebih mahu untuk belajar tentang Islam.
Dalam majlis ini, Datuk Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor menyampaikan 50 bakul makanan kepada golongan asnaf dari 8 buah kampung dalam mukim Bungaraya. Seramai 3,198 pesawah dan penanam padi bukit di daerah Pitas menerima bantuan khas sumbangan tunai BKST fasa 1 tahun 2024. Daerah berkenaan merupakan penerima BKST ketiga terbesar dengan setiap pesawah menerima bantuan kewangan RM600. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah mahu penerima BKST memanfaat sebaiknya bantuan untuk memajukan sektor penanaman padi sekaligus memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Jadi Pitas memangnya tidak ketinggalan daripada bantuan-bantuan kerajaan yang mana tetap akan diambil kira oleh pemimpin atasan. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa syukur kerana terpilih menerima bantuan khas berkenaan. Saya sangat berterima kasih kepada Persatuan Peladang dan Kerajaan karena memberi saya bantuan sebegini banyak. Musim sekarang ini belum menuai padi lagi, terpaksa membeli beras lah di pejabat peladang. Memang sungguh gembiralah, syukur sebab selalunya beberapa kali tidak dapat menerima, tapi di tahun alhamdulillah dapat menerima bantuan intensif padi bukit. Ini dapat membantu meringankan beban sementara menunggu padi masak. Jadi sudah tentu dengan duit RM600 ini mereka boleh membeli beras untuk sementara menunggu padi masak. Dalam majlis berasingan, Datuk Rudi menyerahkan sijil penyertaan kepada 20 peserta kursus teknologi pemprosesan produk makanan berasaskan kelapa di Unit Industri Makanan dan Asas Tani Pitas. Isu pembinaan masjid dan tempat riadah di Kampung Kinabutan, Bukit Tawau akan selesai selepas perbincangan. Perbincangan melibatkan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Apas bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Jawatan Kuasa Masjid di kampung berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sesi pertemuan tersebut bagi merungkai permasalahan dan mencari jalan penyelesaian terutama mengenai isu pemilikan tanah yang dicadangkan untuk tujuan itu. Apabila selesai, pihaknya akan membantu membina masjid dan kemudahan infrastruktur lain bagi membolehkan penduduk kampung mengadakan pelbagai aktiviti. Kita akan mencari jalan sekiranya ada kawasan-kawasan yang boleh memberi ruang supaya kemudahan-kemudahan di kampung ini dapat kita pertingkatkan seperti masjid yang lebih baik, ruang untuk riadah, ya, untuk orang bersukan, mengadakan aktiviti-aktiviti seperti dewan yang lebih bagus. Beliau ditemui media selepas menyerahkan plat nombor rumah kepada 93 ketua isi rumah. Nombor rumah berkenaan bagi memudahkan penyerahan bantuan. Dalam pada itu, Datuk Nizam menasihati penduduk kampung agar bersatu padu dan mengekalkan keharmonian kaum demi kesejahteraan bersama. Universiti Malaysia Sabah UMS dilantik sebagai Pusat Latihan Teknologi Building Information Modelling BIM. Pusat itu berperanan menyokong projek infrastruktur utama dan memenuhi keperluan teknologi negeri. Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, teknologi BIM merupakan sistem aplikasi proses pembuatan dan pengurusan representasi digital yang bercirikan fizikal dan fungsi bangunan serta infrastruktur. Sistem berkenaan membantu mengurangkan kesilapan dan pembaziran, menyelaraskan aliran kerja serta menjimatkan masa dan kos. Diletakkan di bawah Fakulti Kejuruteraan UMS, melatih pelajar-pelajar dan juga pakar-pakar, dan saya rasa satu masa hadapan UMS juga boleh menawarkan perkhidmatan ini kepada industri-industri Sabah khususnya. Beliau ditemui media selepas program bersama Kementerian Kewangan Malaysia sempena lawatan tapak ke UMS.
Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Depository Agency TDA, Dr. Syahrul Jambari berkata selaku agensi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, pihaknya perlu memastikan perolehan kerajaan dimanfaatkan sebaiknya. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penggunaan IoT ataupun digitalization terhadap projek-projek construction. Projek-projek yang melibatkan pembangunan di port, di bangunan dan sebagainya. Terdahulu, perjanjian sekunder program kolaborasi industri ICP bawah projek ICP IP2 ditandatangani antara UMS, TDA serta syarikat kontraktor utama dan pembekal program ICP. UMS diwakili Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Syahril Yusof, manakala TDA diwakili Dr. Syahrul Jambari dan WCT China Communication Construction Company, rakan usaha sama WCJV diwakili Lim Swee Hock. Acara menandatangani perjanjian disaksikan Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan Dato' Indra Abdul Rahim Abdul Rahman. Kementerian Pendidikan diharap cakna dengan keperluan tambahan kelas prasekolah, sekolah rendah dan menengah serta kemudahan asrama. Ketua Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dun Tunku Abdul Momen Anggai berkata lebih 48,000 penduduk memerlukan kemudahan berkenaan. Kemudahan asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sila bukanlah datu juga perlu bagi mengurangkan beban kos pengangkutan bas sekolah anak-anak. Saya selaku pemimpin di kawasan Tunku ini mengharapkan ada sekolah-sekolah baru yang akan dibina terutama kali di kawasan-kawasan contohnya lah di perumahan Kejana Indah, Kampung Bulus. Kita memang memerlukan pasal di situ penduduk sudah bertambah dengan adanya perumahan-perumahan seperti itu. Beliau ditemui pemberita sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Dun Tunku di Lahadatu. Sementara itu, Timbalan yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Abdul Hakim Gulam Hassan memohon kepada kerajaan agar membina sekolah rendah dan menengah agama di daerah kecil Tunku. Ini kerana terdapat ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama di daerah sempurna. Kita sedia maklum khususnya di kawasan Tunku beberapa keperluan yang agak mendesak hari ini di mana keperluan beberapa sekolah menengah termasuk yang pernah diluluskan satu ketika dahulu ialah sekolah menengah agama untuk Lahadatu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ifah untuk lebih banyak perkembangan semasa dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Anne. Sarawak laksana beberapa inisiatif tingkat perlindungan sosial kanak-kanak. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung bersama Nur Sila Talaha di Kuching. Silakan Nur Sila. Terima kasih Ifah. Sarawak telah mencapai kemajuan ketara dalam rangka kerja meningkatkan perlindungan sosial kanak-kanak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia bagi memastikan tiada kanak-kanak ditinggalkan terutamanya dalam mendapat akses pendidikan dan penjagaan kesihatan. Ujarnya beberapa inisiatif telah dilaksana termasuk Endowment Fund Sarawak iaitu bantuan untuk bayi kelahiran Sarawak sebagai tabungan masa hadapan. Sarawak juga sedang bekerjasama dengan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dalam projek Child Sensitive Integrated Social Protection Initiative. Ia bertujuan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan intervensi awal kanak-kanak dan pendidikan keibubapaan. Kerjasama itu mencerminkan komitmen ke arah dasar yang inklusif dan sensitif terhadap keperluan masyarakat khususnya golongan terpinggir, luar bandar dan kawasan setinggan bandar. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di persidangan dasar sosial serantau kedua di Kuching. Teks ucapan dibaca oleh timbalannya, Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas. Persidangan 2 hari itu dianjurkan bersama UNICEF dengan Universiti Malaya dan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak dan dihadiri lebih 250 delegasi dari 14 buah negara.
kualiti lada yang dihasilkan Sarawak khususnya di kawasan Julau perlu dijaga dan dikekalkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Roland Duat Jubin berkata, Sarawak terkenal dengan lada yang berkualiti tinggi dan telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ke arah itu, pekebun kecil lada diminta untuk mempraktikkan amalan pertanian lestari seperti mengurangkan penggunaan racun. Penggunaan baja mengikut spesifikasi tanaman juga perlu untuk mengekalkan kualiti hasil. Bertemu dengan negara yang mau membeli baik lada kita dengan kualiti yang baik dan harga yang baik. Sebab itu kita mesti jaga kualiti agar kita boleh mengekal atau meningkatkan harga dari semasa ke semasa. Beliau berucap pada penutupan seminar pemerkasaan penggiat industri lada di Julau. Menurut Roland, Julau mempunyai potensi bagi pengeluaran lada premium seperti lada putih krim yang memberi pulangan harga yang lebih tinggi berbanding grade biasa. Setakat ini, 19.2 hektar kawasan dibangunkan sebagai kawasan pengeluar lada premium di Julau yang melibatkan 89 orang pekebun. Roland juga memberitahu nilai ekspor lada tahun ini juga menunjukkan peningkatan. Bagi tempoh Januari sehingga Ogos 2024, sejumlah 3,704 metrik tan ekspor lada direkodkan dengan nilai 110.2 juta ringgit, peningkatan 13.7% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pasukan yang ingin menjalani latihan lumba perahu dinasihatkan untuk mempunyai sebuah bot pengiring sebagai tindakan awal mendepani sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Ginep turut menasihatkan individu yang ingin menyertai sebarang acara sukan air perlu memiliki kemahiran asas berenang. Training latihan yang dilakukan, pastikan ada bot pengiring. Sebab paddlers ni tak ada pakai life jacket. Sebab kalau you nak pakai life jacket, macam mana you nak mendayung? It's also very hot. So, tapi perlu ada bot pengiring. Pengiring is safety. In any incident that would like to happen, then pengiring ada. Immediately, they just throw the, life buoy tu, yes. Katanya, perkara tersebut telah dibincangkan bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak untuk meningkatkan keselamatan bagi pasukan yang berlatih menjelang Regata Sarawak hujung bulan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media Pesta Tasik Biru di Bau. Mengenai pesta tersebut, pihak penganjur menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung sepanjang 3 hari pesta berlangsung bermula Jumaat ini di Dataran Bau. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak hari ini mengambil langkah bertemu terus dengan 60 majikan di sekitar Kuching disyaki melakukan pelbagai pelanggaran Undang-Undang Buruh. Pengarah Tenaga Kerja Sarawak Awang Raduan Awang Omar berkata, tindakan itu dijalankan selepas menerima aduan daripada sejumlah pekerja yang mendakwa dieksploitasi oleh majikan. Jelas beliau, pihaknya mendapati kebanyakan majikan terlibat dalam pelanggaran bayaran upah. Kami akan melihat dari segi terutama sekali gaji lah. Gaji itu dibayar ikut tempoh ke tak, ya. Gaji itu ikut gaji minimum ke tidak, ya. Kita melihat juga dari segi waktu kerja, OT dibayar ke tidak. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian Operasi Bersepadu Kesuma 2024 di Kuching. Operasi 2 hari tersebut bagi memastikan tiada kes mengeksploitasi pekerja berlaku di negeri ini. Operasi melibatkan 8 pasukan terdiri daripada JTK, Perkeso dan HRD Corp. Awang Raduan juga memaklumkan setakat Oktober ini, JTK tidak menerima sebarang laporan kes buruh paksa di Sarawak. Seorang lelaki berumur 19 tahun meninggal dunia selepas lemas di kolam renang sebuah kondominium di BDC Kuching malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menerusi kenyataan media berkata, dalam kejadian sekitar pukul 8 malam, mangsa dikatakan sedang berenang bersama rakannya yang berumur 32 tahun sebelum kedua-duanya dilaporkan lemas. Seorang daripada mereka dapat diselamatkan oleh orang awam, manakala seorang lagi telah diberikan bantuan kecemasan CPR oleh pasukan bomba dan pihak perubatan sebelum kedua-duanya dirujuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Walau bagaimanapun, seorang daripada mereka meninggal dunia pada pukul 9.30 malam tadi ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Umum Sarawak.
Kes disiasat sebagai mati mengejut. Di Sarike, seorang anak kapal warga Myanmar dilaporkan hilang pagi tadi. Dipercayai terjatuh ke dalam sungai berhampiran sebuah dermaga di Susu Jambu, Sarike. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata mangsa dikenali sebagai Min Wai Lin berumur 45 tahun dan kejadian dilaporkan berlaku sekitar 6.12 pagi. Dalam kejadian tersebut, kapal berkenaan sedang bergerak menghampiri dermaga Sarike untuk memunggah batu sebelum mangsa dikatakan jatuh ke dalam sungai. Kru kapal telah berusaha menyelamat dan melakukan pencarian namun gagal menemukan rakan mereka sebelum laporan polis dibuat di Balai Polis Pusat Sarike. Operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan hari ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan sebuah bot tunda yang sedang menunda sebuah tongkang dengan muatan kayu balak di perairan Bintulu petang semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah dalam kenyataan media berkata, bot tersebut ditahan pada kedudukan kira-kira 3 batu nautika barat laut, Kuala Kemenang. Pemeriksaan mendapati bot itu dalam pelayaran dari Bintango ke Bintulu dikendali 5 kru warga asing. Bot tuna berkenaan disyaki melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana gagal memaklumkan pertukaran nakhoda secara bertulis kepada pendaftar kapal. Kru bersama bot tuna telah dibawa ke Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Ifah untuk perkembangan berita selanjutnya. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Nursila. Lintas langsung dari Johor hari ini membawakan laporan tentang kesiapsiagaan Jabatan Perhutanan dalam mendepani musim monsun Timur Laut dan tinjauan persediaan sambutan Deepavali. Laporan lanjut terus bersama Anas Maknur di Johor Bahru. Silakan Anas. Terima kasih Ifah. Semua taman hutan, taman negeri, taman ekorimba, trek pendakian dan laluan trek sukan bakal ditutup sementara November ini sebagai persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut. Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Muhammad Syahril Azrin Saleh berkata, langkah itu diambil hasil perbincangan bersama Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Penutupan dibuat sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Tindakan undang-undang juga akan dikenakan sekiranya orang awam melanggar peraturan serta arahan terkini yang dikeluarkan Jabatan Perhutanan. Semasa penutupan, biasanya kita akan buat kerja-kerja pemulihan ataupun aktiviti maintenance di track-track. Dan dalam masa yang sama, masa ini kita akan bantau lah aktiviti-aktiviti yang kita rasa publik dekat ni, kampung-kampung dekat dengan hutan simpan dan sebagainya. Pemantauan dari segi penguatkuasaan akan kita laksanakan. So setakat ni 40 anggota telah kita kerah untuk memantau semua aktiviti di Hutan Lipur dan Taman Ekorimba. Sehingga kini, fenomena kepala air di Gunung Pulai Kulai, Gunung Belumut Keluang dan Sungai Bantang Segamat masih terkawal serta berskala kecil. Pelbagai aktiviti menerusi program Lestari Junior Siri 2 diatur SWM Environment bersama Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB serta pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar Irda bagi membentuk kesedaran pengurusan sisa pepejal serta langkah memelihara kebersihan sungai dalam kalangan kanak-kanak. Pengurus Besar Kopra SWM Environment Muhammad Nolisa Muhammad Nordin berkata, aktiviti dilakukan termasuk bengkel kitaran botol plastik, bengkel kertas sisa nenas dan bengkel kompos sisa makanan. Dan untuk tahun ini, kita menekan kepada aspek kelestarian alam sekitar dan juga pengurusan sisa. Kalau lihat pada tahun lepas, kita beri pendedahan kepada bagaimana mereka mengasingkan sisa. Tapi kalau tengok pada tahun ini, the value added element yang kita terapkan atau kita tekankan adalah kepada bagaimana hasil daripada sisa yang diasingkan tadi dapat membentuk satu objek ataupun satu perkara yang bernilai tambah, iaitu upcycling. Seramai 200 peserta berusia 3 hingga 12 tahun mengambil bahagian dalam program kali ini melepasi sasaran yang ditetapkan. I come here to learn
how to make pepper using pineapple leaf and make marbles, then decorate bookmark. Saya berasa seronok dan mempelajari sesuatu benda baru. Apa yang paling kakak ingat dan nak buat lepas ni kat rumah? Kita semula botol dan kompos. Saya merasakan saya perlu untuk menyertai rakan lestari kerana satu, minat kepada alam sekitar dan merasakan apa sahaja akademik, kepakaran dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang kami ada sebagai pakar untuk disalurkan kepada komuniti setempat. Persiapan penganut Hindu di Johor Bahru menjelang sambutan perayaan Deepavali pada 31 Oktober ini semakin rancak dan meriah. Tinjauan RTM di Bazar Deepavali Little India, Johor Bahru mendapati keadaan cuaca yang tidak menentu bukan penghalang untuk masyarakat India melengkapkan persiapan menyambut pesta cahaya itu. Pengerusi Persatuan Peniaga Kecil MJ Tiaya Garajan merangkap salah seorang penganjur bazar berkata sebanyak 200 gerai dibuka dengan penjual bukan sahaja dari Johor Bahru. Tahun ni pun meriah lah. Ini kawan saya pun daripada KL. Dari KL. Dia orang merantau dari jauh datang sini meniaga. Dia orang tahu Johor memang terbaik punya tempat. Betul, memang terbaik punya. Johor lah tempat peniaga untuk perayaan yang terbaik Johor, negeri Johor. Saya juga ucapkan terima kasih pada Kerajaan Negeri Johor, terutamanya Datuk Menteri Besar, Datuk Bandar dan juga yang beri kami sewa tempat ini. Bisnes di sini semakin okey compared to last time. Okey, customer semua willing to buy, tak ada bagging semua, and then response very good. Memang response very good this year compared to last year lah. So far persiapan Deepavali okey. Pasal sekarang I think we have another 2 weeks. So far kat rumah we already like untuk muruku yang biskut semua already prepare. So far already prepare. Cleaning house, those like decoration everything we already started. Yeah. Kita ni dekat ini Little India yang banyak dekat. So setiap tahun dekat sini diorang menjual yang barang-barang yang biskut, yang macam barang sembayang semua. So lagi murah. So kita pilih tempat inilah. Laporan itu tadi menutup lintas langsung dari selatan tanah air petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Ifa di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Anas. Memperkasa generasi muda dalam pertanian moden khususnya industri padi. Peranan Mada Rice Training Centre MRTC akan diperhebat bagi melahirkan generasi peladang pelapis yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya maju. Nurul Hana Asmayani Nuzlan ada perinciannya. Penubuhan MRTC antara usaha untuk meningkatkan pengeluaran pertanian negara terutama dalam industri padi. Terletak di Kompleks Latihan Mada Kota Sarong Semut Kedah, pusat latihan ini menawarkan pelbagai khusus kemahiran pertanian. Pelatih akan diberi pengetahuan dan kemahiran dalam pengeluaran padi yang lebih efektif dan efisien. Di MRTC ini Mada Rice Training Centre sebenarnya kita menawarkan khusus penilaian tanaman padi dalam tempoh setahun 6 bulan atau 18 bulan dah, di mana pelajar akan didedahkan dengan amali dan teori mulaan penyediaan tanah sehinggalah harvesting dan pemasaran. Jadi dalam tempoh tu pelajar-pelajar akan diajar sepenuhnya mengenai apa dia tanaman padi. 18 bulan ni pelajar-pelajar akan didedahkan dengan kaedah pembelajaran sehingga dia tamatkan pengajian dengan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, SKM tahap 3. Pihak kerajaan dan kementerian akan menanggung hampir 100% kos pengajian. Penginapan percuma,
allowance 200 makan percuma selama 5 kali sehari. Kita menitik beratkan keterjaminan makanan negara dalam bidang industri. Bidang pertanian sekarang ni kata jarang anak muda yang nak masuk tentang pertanian. So saya mencuburi bidang ni dan saya memilih MRTC sebabkan nak ketahui lebih lanjut lah tentang penanaman padi dari segi penyediaan tanah sampailah penuaian. Bidang pertanian ini sebab nak mendalami lebih dalam lagi dalam bidang pengelolaan padi. Menerusi 70% latihan amali, pelatih mampu menguasai pertanian moden secara langsung dan menerapkan pengetahuan teori dalam situasi sebenar. Juga meningkatkan kecekapan dan keyakinan dalam mengendalikan pelbagai aspek pertanian. Dengan sekitar 80%, graduan MRTC memperoleh pekerjaan selepas tamat kursus. Ia menjadi bukti kualiti pendidikan, latihan dan kemahiran yang diterapkan kepada pelatih memenuhi keperluan pasaran. Bukan sahaja berupaya meningkatkan produktiviti petani tempatan, malah pusat latihan ini mampu membantu sektor pertanian negara menjadi lebih mapan dan berdaya saing. MRTC berperanan sebagai platform penting dalam melatih petani dengan kemahiran moden yang seterusnya dapat membantu mereka mengadaptasi teknologi terkini dalam pengeluaran padi. Nurul Hana Asmayani Nuzlan, RTM. Peruntukan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam Belanjawan 2025 dinaikkan kepada 7.5 bilion. Ia selari dasar TVET negara yang menetapkan aspirasi dan hala tuju kerajaan bagi memastikan penyelarasan pelaksanaan secara berhemah. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlun, Nazri Arsyad, yang menyambut baik peruntukan itu mencadangkan agar sebuah institusi kemahiran berasaskan agropertanian dapat diwujudkan di Kedah. Bertepatan Kedah sebagai jelapang padi, pelatih akan mendapat mempelajari teknik peralatan moden dalam industri pertanian, terutama penanaman padi. Membangun cukup moden sekarang ni. Salah satu kita tengok dulu ni kita tak fikir pun drone akan ada, takkan wujud di sini. Sekarang ni boleh kata semua petani dah gunakan drone. Ini adalah salah satu hasil daripada TVET, latihan dan vocational yang diwujudkan. Peruntukan besar itu sekaligus dapat membantu anak-anak muda yang kurang potensi dalam bidang akademik meneruskan pelajaran dalam bidang TVET. Bekas atlet angkat berat kebangsaan Firdaus Abdul Razak berpandangan pembangunan sukan akar umbi perlu diberi penekanan seawal usia 5 tahun. Jelasnya pendedahan lebih awal bagi mengenal pasti bakat, potensi dan kecenderungan mereka dalam sukan tertentu. Tambah Firdaus, konsep tersebut telah lama diamalkan oleh kuasa besar sukan dunia seperti China dan Amerika Syarikat. Ini dah kata kalau dia dapat di usia muda, bukan sahaja dia boleh survive pada diri dan sebagainya, dia boleh bantu pada masyarakat sekeliling dan juga keluarga terutamanya, dan dia boleh berkembangkan lagi melalui dia mungkin lepas tu dia jadi player sport industri dan sebagainya. Penekanan lebih serius perlu bermula dari usia awal kerana impaknya akan dirasai dalam tempoh 10 ke 15 tahun selepas itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai peruntukan berjumlah lebih 230 juta ringgit dalam Belanjawan 2025 bagi memperhebat pembangunan sukan di negara ini. Peruntukan 30 juta ringgit bagi memperhebat usaha membendung ancaman cyber jelas menunjukkan keseriusan kerajaan dalam memerangi jenayah penipuan dalam talian. Fairuz Rizwan Badarudin ada perinciannya. Transaksi mencurigakan lebih 380 juta ringgit berjaya disekat dalam membendung kes scam di Malaysia. Ancaman cyber kini semakin menggugat tata hidup bermasyarakat dan menjadi lebih membimbangkan. Isu scam, pornografi kanak-kanak, pembulian cyber di media sosial sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa
Ke arah usaha itu, 20 juta ringgit diperuntukkan bagi memperhebat peranan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC, termasuk sebuah portal fraud kebangsaan diluncurkan sebagai ikhtiar memerangi penipuan dalam talian. Selain agensi keselamatan cyber negara diberi tambahan perjawatan 100 orang dengan tambahan peruntukan 10 juta ringgit. Menunjukkan betapa seriusnya perkara ini dipandang oleh pihak kerajaan. Tapi saya percaya sedikit sebanyak ini dapat membantu untuk kita fokus kepada memerangi jenayah skema ni, khususnya dalam Malaysia ni. Saya harap kalau boleh pihak kuasa ni buat lebih pada yang sekarang ni. Saya tengok sekarang ni banyak orang kena tipu. Sebab ini masalah ni. Kalau boleh pihak kuasa buat tingkatlah sikit. PM kita Anwar Ibrahim bagi peruntukan yang agak besar lah untuk memerangi jenayah, skema ni apa semua kan. Modal yang besar lah bagi PDRM untuk benteras benda-benda ni. Kadang kita kesian tengok orang yang pencen, yang khidmat 30 tahun servis kan. Tiba-tiba dah call sekali scam, 30 juta dapat. 1 juta, sian lah tengok ni kan. Oleh itu, usaha tuntas kerajaan membendung isu ini harus disokong semua pihak, terutama dalam memberi kesedaran berhubung penipuan dalam talian. Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM. Seorang pendawai elektrik mengaku tidak bersalah atas kesalahan melakukan khianat dan mendatangkan kecederaan dalam 2 kejadian berasingan di Mahkamah Magistrate Pulau Pinang. Tertuduh Muhammad Hafiz Abidin, 38 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Saidi. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan khianat dengan menumbuk cermin hadapan sebuah kereta sehingga menyebabkan kerugian 17 Oktober lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan ke atas seorang lelaki 12 September lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan kes akan disebut semula 21 November depan. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Saksikan program pelancongan yang membawa anda ke lokasi untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan dalam program Sine Kita Tok kali ini bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Petroleum Sarawak Berhad Petros menyediakan silinder LPG yang berkualiti tinggi dikenali sebagai #TongGasKami, #TongGasKitai. Petros memudahkan anda kerana silinder LPG mudah didapati di pelbagai lokasi di seluruh Sarawak. Inilah silinder LPG Petros yang lebih mudah, selamat dan boleh dipercayai di Sarawak. Di Petros, keselamatan anda adalah keutamaan kami. Bertemu kembali. Kerajaan memberi hak dan kebebasan bersuara di semua peringkat termasuk untuk menganjurkan atau menyertai perhimpunan aman. Namun, ia mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata sebarang perhimpunan awam perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada PDRM dalam tempoh 5 hari sebelum penganjuran. Permohonan permit yang dimaksudkan ialah pemberitahuan perhimpunan. Untuk makluman maklumat, pemberitahuan perhimpunan di bawah Seksyen 9-1 Akta 736 perlulah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 10 Akta 736. Antaranya adalah melengkapkan borang pemberitahuan yang mengandungi butiran perhimpunan, anggaran jumlah peserta,
dan individu yang dilantik oleh penganjur untuk memastikan perhimpunan berjalan dengan teratur dan memenuhi syarat-syarat. Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyerahkan sumbangan bakul makanan dan wang tunai kepada 500 penerima daripada golongan memerlukan. Ia bertujuan meringankan beban golongan tersebut sempena sambutan perayaan Deepavali. Bantuan berkenaan disampaikan oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Dato' Azman Bidin. Bantuan yang kita sampaikan hari ini bukan sekadar material semata-mata, tetapi juga tanda sokongan dan perhatian kita terhadap mereka yang memerlukan, khususnya pada saat-saat penting seperti sambutan perayaan. Bantuan ini juga dapat sekurang-kurangnya meringankan sedikit beban kepada mereka yang ingin menyambut Deepavali. Jadi seperti hari ini, di anjuran ini saja saya dimaklumkan bahawa terdapat 500 penerima bantuan Deepavali, dan di seluruh wilayah persekutuan minggu lepas kita melalui pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah menghantar lebih kurang 700 bakul makanan untuk sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu yang akan merayakan Deepavali, itu di setiap kawasan di parlimen masing-masing. Ia berucap ketika majlis penyampaian bantuan Deepavali 2024 di Ibu Negara. Buku berjudul Fathers and Their Wisdom by Sons and Daughters dilancarkan hari ini. Koordinator projek Datuk Halimah Muhammad Said berkata buku itu merupakan kompilasi esei mengenai bapa yang ditulis oleh anak-anak mereka. Ditulis oleh 29 penulis yang menceritakan tentang bapa-bapa mereka dan warisan serta kepandaian dan nilai dan sebagainya yang diturunkan kepada anak dan keluarga. Jadi buku ini amat signifikan kerana mempaparkan bapa-bapa Malaysia dan cara mereka mendidik anak mereka dan menyumbang kepada negara pada masa yang sama. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman turut menyumbang esei bertajuk Ayah My Guiding Light. Menulis tentang apa yang nasihat-nasihat arwah ayah saya lah kepada saya, dan antaranya adalah kalau kita nak buat sesuatu tu jadi yang terbaik dalam bidang yang kita. Jadi itu yang saya terapkan dalam apa yang saya buat setiap hari. Jabatan Perhutanan Selangor JPNS memaklumkan penutupan sementara semua aktiviti rekreasi di Hutan Simpanan Kekal dan Taman Eco Rimba bermula 15 November hingga 31 Januari 2025. Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, Azhar Ahmad berkata, penutupan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelak berlaku insiden tidak diingini kepada pengunjung susulan musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula awal bulan depan. Antaranya Taman Eco Rimba di Selangor ialah Rimba Gabai, Gunung Nuang, Rimba Kancing, Sungai Congkak, Sungai Sendat, Sungai Tekala, Sungai Tua, Ampang, Commonwealth, Kota Damansara dan Templer. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan pelantikan Rosman Razak sebagai Ketua Jurulatih Beregu Wanita Negara. Dalam satu kenyataan, BAM memaklumkan jurulatih berusia 48 tahun itu akan memulakan tugas di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara pada 5 November ini. Menerusi kenyataan, Pengarah Kejurulatihan BAM, Rexy Manaki berkata pengalaman Rosman bersama skuad kebangsaan akan memainkan peranan penting dalam memacu pasukan beregu wanita ke tahap lebih tinggi. Rosman yang mempunyai pengalaman hampir 2 dekad membimbing pemain beregu akan bekerjasama dengan Rexy, jurulatih skuad senior Ching Kai Feng dan jurulatih remaja Amelia Anschelli. Sebelum ini, Rosman yang kontrak bersama BAM tidak diperbaharui pada 2020
kemudiannya berhijrah ke Filipina dan sedang melatih beregu lelaki profesional negara Ong Yu Sin Teo Yi. Saudara, istiadat perkahwinan putera Diraja Pahang Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dengan Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan bermula hari ini dengan istiadat meletak kerja di perkarangan Istana Abdul Aziz di Kuantan. Pada istiadat itu, Tengku Panglima Raja Brigadier Jeneral Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah membaca watikah pengisytiharan istiadat meletak kerja. Baginda Sultan Pahang dan Kepohduli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang telah berkenan untuk mengadakan istiadat perkahwinan putera baginda yang amat mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dengan Yang Mulia Tengku Natasha Puteri binti Tengku Adnan bermula pada tarikh meletak kerja pada hari ini sehingga istiadat untuk kerja selesai. Serentak dengan itu, sebanyak 16 das tembakan meriam turut dilepaskan. Selesai membaca watikah, Tengku Amir kemudian menyempurnakan upacara menaikkan bendera istiadat meletak kerja. Istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Mufti Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim bagi menyempurnakan istiadat meletak kerja. Pahang komited membangunkan bandar di seluruh negeri ke arah lebih mampan dan pintar sekaligus mencapai matlamat Pahang Cemerlang 2050. Exco Negeri Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata 7 komponen perlu dilaksanakan dalam membentuk hala tuju berkenaan. Pendekatan Kerajaan Negeri Pahang untuk melaksanakan bandar pintar, pelaksanaan bandar pintar di seluruh negeri lah. Dan ini ada antara komponen-komponen bandar pintar ni yang kita perlu tekankan adalah antaranya smart government, smart economy, smart people, smart living, smart mobility, smart environment, smart digital infra. Polis Terengganu berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih 3.6 juta ringgit dalam tempoh Januari hingga 30 September tahun ini. Jelas Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, rampasan tersebut melibatkan pelbagai jenis dadah termasuk ganja dan syabu, ubat batuk dan air ketum. Kalau kita lihat penglibatan dalam semua peringkat ada. Orang cerdik pandai pun ada, student pun ada. Itu walau bagaimanapun kita sebagai agensi penguatkuasa tidak memandang ringan lah benda-benda ni. Dan kita juga mengingatkan publik supaya jangan terlibat dalam benda-benda negatif atau penglibatan dengan pengambilan dadah ni. Sebab kita dari segi penguatkuasaan tidak memilih siapa dia. Semua kita akan tangkap. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan barang kes narkotik bagi program pelupusan 2024. Saudara, sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.